Kita pergi yang pertama. Okey. Bagi tahulah dekat apa ni, Ashraf ni dia tak boleh masuk ni kenapa ni. Type lah seorang. Okey, saya tak ada nak menaip. Siapa-siapa yang boleh type dalam tu, type. Tak apalah cakap dengan dia. Kalau boleh cuba masuk, kalau tak boleh tak apa. Kerana saya akan rakam video ni, kalau lepas ni mungkin saya akan bagi share dalam grup video ni. Okey, boleh mula? Boleh cikgu. Boleh, okey, Qayyum. Terima kasih. Baik, yang pertama, terangkan faktor yang menggalakkan proses perkembangan bandar seperti pada foto 1. Soalan macam ni dah pernah keluar 2-3 tahun lepas. Dia bagi bandar Kuala Lumpur. Soalan Kelantan ni keluarkan balik. Kemungkinan nak ada balik? Mungkin. Tak boleh kata dah keluar, tak keluar lagi. Kemungkinan akan ada balik. Okey. Biasanya saya pentingkan yang soalan Kelantan ni sebabnya dia cikgu dia tu ramai yang otai-otai buat soalan tu banyak masuk. Okey. Faktor menggalakkan proses perkembangan bandar maksudnya Bandar Kelang tahun 1950-an macam ni. Bandar Kelang sekarang macam ni. Ada perubahan tak? Ada cikgu. Dia panggil apa perubahan ni? Pembandaran. Bandaran boleh. Ataupun nama dia urbanisasi. Okey, sambil-sambil saya terang, catat. Kalau nak tanya boleh tanya. Kena ada pen, kena ada kertas. Ataupun catat pada modul tu terus. Okey, soalan terangkan faktor ni 6 markah. Kita tengok trend soalan dia. Soalan B 4 markah, soalan C 4 markah, soalan D 6 markah. Rasa-rasa soalan A ni rubrik ke tidak? Tak. Okey, tak. Rasa-rasa soalan B rubrik ke tidak? Tak juga. Tak juga. Sebab? Sebab dia 4 markah. Okey, betul. C pun 4 markah, tak rubrik. D? Dan D tu rubrik. D mungkin rubrik. Sebab ada soalan wajarkah dia nak kita memberi pendapat wajarkah kerajaan menggalakkan kemasukan imigran bagi memenuhi permintaan dalam sektor pembinaan. Dia tanya kita wajar ke kerajaan nak galakkan imigran. Imigran ni maksudnya import, orang masuk. Kalau emigran, ekspor, orang keluar. Jadi kemungkinan soalan dia berada, rubrik dia berada di soalan 10D. Okey, 10A. Faktor menggalakkan proses perkembangan, terangkan. Okey, kenapa dulu sungai Kelang ni dah ada sungai. Cikgu dengar suara saya tak? Dengar suara. Okey, cantik. Boleh. Ya, terima kasih Joy. Cikgu, ni saya risau saya guna akaun saudara saya ni sebab saya di kampung. Ya, okey, alhamdulillah. Asalkan ada connection, ada internet, mana-mana boleh masuk, join lah. Dapat sikit jadilah. Kan? Okey, Riz. Okey, teruskan. Baik, nak boleh dengar saya kan? Boleh. Okey. Sekarang dah berkembang. Dulu tak ada bangunan tinggi, sekarang ada bangunan tinggi. Dulu jalan raya mungkin sikit, sekarang jalan raya banyak. Dulu pertempatan sikit je, sekarang dah berkembang. Mungkin dah jadi bandar. Dulu mungkin pekan sahaja. Okey. Banyak perubahan lah yang berlaku. Okey, dari segi ekonomi dan sebagainya, banyak sosial, perubahan bentuk muka bumi, landscape dan sebagainya boleh berlaku. Apa faktor dia? Apa faktornya? Faktor dia pertambahan penduduk semula jadi. Okay. Yang pertama, Qayyum cakap tu betul lah. Pelajar boleh tulis. Saya sahkan. Saya sahkan pelajar tulis. Okey, satu, kerana pertambahan penduduk. Proses urbanisasi ni disebabkan oleh pertambahan penduduk. Penduduk bertambah daripada dulu, kita sebutlah berapa orang, kita tak tahu. Kita cakap pertambahan penduduk je. Okey. Ataupun penduduk semakin meningkat ataupun penduduk semakin ramai, boleh juga, mana-mana satu. Kenapa penduduk tu ramai? Apa Sebab buktinya? kelahiran dia tinggi cikgu.
Okey, mungkin dan saya tak kata tepat sebab bila jadi bandar kadar kelahiran dia jadi makin rendah. Faham tak? Dulu katalah orang apa nenek moyang kita lah duduk kat sini tahun 50-an ni, kita tak lahir lagi ni. Rasa-rasa anak nenek kita dulu, atuk kita dulu ada berapa orang? 11. Rasa kat sini. 11. Ramai ke sikit? Ramai. Ramai. Okey, sekarang Ramai. kalau sekarang kita anggaplah kita duduk di Kelang, rasa-rasa anak kita sebelah lagi ke tak? Tak. Ya, okey. Jadi kita nak kata kadar kelahiran semakin tinggi tu kurang tepat kan? Okey, saya cerita logik dia dulu ya. Okey, bukan salah Kak Yum, bukan salah tapi logiknya kurang tepat kat sini. Okey, boleh cerita sebab apa? Sebab kemasukan penduduk yang ramai kat sini. Penduduk dari daerah lain mungkin, penduduk dari negara lain mungkin, penduduk daripada negeri lain mungkin, kan? Pertambahan penduduk ni disebabkan oleh kemasukan ataupun migrasi masuk yang tinggi daripada mana? Daripada negeri, daerah ataupun negara lain. Boleh juga. Apa buktinya? Buktinya kerana ada bilangan ataupun pertambahan pertempatan. Apa buktinya lagi? Pertambahan peluang pekerjaan ada kat situ. Okey. Boleh ceritalah sebab dia nak terangkan, boleh cerita dalam bentuk esei. Tak payah cerita dalam bentuk dash. Tengok je 6 markah, saya tak galakkan buat dalam bentuk dash. Terus buat dalam bentuk esei. Walaupun dia rubrik, walaupun dia bukan rubrik, itu tak ada masalah. Nasib-nasib kalau dia rubrik, awak rasa tak rubrik tapi awak dah tulis esei, dah selamat. Awak dah berjaya menyelesaikan masalah putus dah kalau buat dash tu. Okey. Jadi jalan terbaik untuk selesaikan soalan 6 markah ialah dengan cara menulis esei sambung-sambung. Tak payah tulis ayat meleret-leret. Contohnya, ayat meleret tu contohnya terangkan faktor menggalakkan proses, awak cerita faktor menggalakkan proses perkembangan bandar ialah kerana peningkatan penduduk. Antara faktor lain ialah terdapat banyak peluang pekerjaan. Selain itu ialah tak payah ada kata wacana, tak payah. Macam ni nak cantik untuk geografi. Okey, antara faktor menggalakkan proses perkembangan bandar ialah pertambahan penduduk ataupun penduduk ramai kerana terdapatnya pembinaan pertempatan yang banyak ataupun kerana kemasukan migrasi ataupun migran daripada kawasan lain, daerah lain, negeri lain dan sebagainya. Kalau nak bagi contoh pun boleh bagi contoh kat situlah. Dari negeri mana yang terdekat, negeri dari bandar lain ke, ataupun dari negeri-negeri pantai timur ke seperti Kelantan, Terengganu, Pahang ke. Sebab Kelang kan negeri yang bandar yang pesat membangun dari segi perindustrian, ada pelabuhan yang terbesar kat situ. Boleh kaitkan macam tu. Okey. Selain daripada tu, apa lagi faktor-faktor yang rasanya dia boleh berkembang bandar Kelang? Cikgu, kalau saya jawab tanah pamah yang rata. Okey, boleh. Dia ada kaitan lah. Ada kaitan sebab kalau bandar Kelang ni berada di kawasan tanah tinggi, contohlah. Okey, kalaupun dia ada sungai, dia berada di kawasan tanah tinggi, dia tak boleh berkembang sebagai sebuah bandar yang lebih besar. Dia macam statik je kat situ. So, kita boleh kata faktor tanah pamah yang rata dan luas memudahkan pembinaan ataupun perkembangan bandar. Okey, boleh? Lagi? Okey, lagi? Terdapat kemudahan pengangkutan yang baik. Pun kemudahan pengangkutan yang baik, yang cekap seperti jalan raya, ada apa lagi situ? Mungkin ada LRT juga kat situ. Kan sekarang Kelang ada LRT tak? Saya pun tak pasti ya. Tapi kalau tulis pun tak ada masalah. Sebab bandar KL saya rasa semua dah kena ada dah LRT, kemudahan-kemudahan. Kalau tak boleh pun jalan raya pun dah betul dah. Okey. Ataupun lagi dasar kerajaan.
kerajaan membuka Bandar Kelang supaya menjadi kawasan bandar yang lebih besar ataupun yang berkembang, boleh juga. Okey. Pembukaan bandar-bandar baru di sekelilingnya pun boleh juga. Okey. Banyak peluang pekerjaan kat situ, banyak kegiatan ekonomi seperti apa? Seperti apa kegiatan ekonomi di Kelang? Industri. Perindustrian mesti ada, kalau bandar kan mesti ada. Ada apa lagi? Pusat pentadbiran kat situ. Walaupun bukan jadi ibu negeri tapi tetap ada pusat pentadbiran ataupun pusat keuangan kat situ. Boleh menyebabkan dia jadi berkembang proses pembandaran tu. Okey. Boleh cerita juga faktor dia taraf hidup penduduk kat situ tinggi akibat daripada peluang pekerjaan yang banyak. Itu ialah semua tu proses perkembangan di Bandar Kelang yang sekarang. Cikgu, kalau kepelbagaian ekonomi ada? Kepelbagaian ekonomi tapi tak habis lagi, kena sambung. Terdapat kepelbagaian ekonomi. Seperti kena sebut satu atau dua sebab nak menggambarkan kepelbagaian tu. Contohnya perindustrian dan perniagaan contohnya. Kalau kita cerita, kalau nak cerita perindustrian saja pun pelbagai dah, tapi tak sedap ayat dia. Kalau nama pelbagai mesti ada sekurang-kurangnya dua kan. Kalau awak nak buat ayat, faktornya ialah kepelbagaian ekonomi. Ada seperti soalan ni 6 markah ni tak kisahlah huraikan ke, terangkan ke, kemukakan ke. Kalau 6 markah saya galakkan awak letak terus contoh ataupun huraian dia panjang sikit. Seperti perindustrian dan perniagaan ataupun perindustrian dan keuangan ataupun pentadbiran. Tak kira lah kegiatan ekonomi. Kalau pentadbiran tu bukan kegiatan ekonomi, itu dari segi governance ataupun sosial. Okey. Ada lagi jawapan lain? Rasanya nak dapat 6 memang tak ada masalah. Bagi yang tak berapa mahir lagi, awak tulis poin je dulu. Tulis poin je. Yang saya terangkan ini jadikan ingatan, bila awak tengok poin tu buatlah ayat sendiri. Tak ada masalah. Okey, dia tak boleh hafal. Saya tak nak ajar awak hafal. Sebab tu kalau hafal saya bagi je jawapan skema tu. Awak boleh semak je skema tu. Tapi apa maknanya kalau kita tengok skema saja berbanding dengan kita berbincang macam ni? Dia lebih ingat. Okey. Okey, ada lagi yang nak masuk. Sekejap. Okey, jelas soalan 10A. Boleh ke boleh? Boleh. Nanya boleh ke boleh, jangan boleh ke tak boleh. Kena boleh. Okey. Boleh tu, boleh. Boleh. Ambil daftar. Macam itulah semangat. 10B, jelaskan kesan perkembangan bandar tersebut terhadap alam sekitar. Soalan paling senang kalau nak kesan. Soalan ni di hujung jari dia panggil. Apa contoh kesan? Pencemaran udara. Habitat flora dan fauna. Pencemaran udara. Apa lagi? Dah sebut tak? Sebut lagi. Apa ni? Peningkatan suhu. Apa lagi? Sikit lah. Pencemaran udara, peningkatan suhu. Cikgu, Apa lagi kalau berlaku di perubahan bandar? landscape boleh tak? Perubahan landscape boleh tapi letak bawah-bawah sekali lah sebab biasanya dia nak kesan negatif. Perubahan landscape dia tak jejahkan alam sekitar. Kan? Boleh. Saya kata boleh, tak boleh tapi kalau tak ada idea masukkanlah. Ataupun letakkan dia sebagai sampingan. Lagi? Pencemaran air ada? Pencemaran air. Ada tak? Ada. Ada cikgu. Adalah kalau rumah banyak, orang banyak kan. Kilang banyak. Okey. Hujan asid boleh, pulau haba boleh. Kalau kemusnahan flora fauna boleh? Boleh. Tak boleh. Boleh. Dia tak ada hutan kan? Tak boleh. Kenapa boleh. cikgu? Boleh sebab tak ada macam Kenapa tak hutan. boleh? Okey. Siapa boleh jawab? Kenapa tak boleh? Ada saya terangkan dalam kelas dah hari tu. Sebab ni di bandar kan? Yes.
Okey, bila di bandar ada tak hutan? Ada. Tak ada. Tak ada. Bila tak ada, flora fauna memang dah tak ada. Kalau kita nak kata kemusnahan flora fauna, mana datangnya flora fauna? Betul tak? Betul. Okey, tapi kalau tak ada idea, letaklah. Jangan stuckkan idea awak tu. Aku terfikir dah benda tu. Boleh ke tak boleh? Letaklah. Letak, tak ada masalah. Supaya tips dia ni, bila awak letak jawapan awak, walaupun betul atau salah, dia merangsang lagi idea lain. Dah letak flora fauna, okey, timbul pula. Rasa macam tanah runtuh. Tak betul. Dia akan cari lagi. Ingat balik hak kita dah belajar. Oh, ni bandar. Baru ingat balik. Rupanya apa lagi? Pencemaran, peningkatan suhu, mungkin berlakunya jerebu kat situ, hujan asid kat situ. Okey, terhadap alam sekitar lah. Jangan campur pula dengan terhadap manusia. Lagi jauh perginya. Soalan ni terhadap alam sekitar je. Nampak markah je pun. Kan? Sebenarnya boleh jawab je. Okey? Boleh? Boleh ke boleh? 10B? Boleh cikgu. Ada soalan 10B? Tak ada. Settle lah, 10B settle lah. Okey. Okey. Awak kena buat semula. Lepas ni kena tengok. Awak tulis point je. Lepas ni buat semula. Sebab bila buat semula, dia berfikir. Fikir tu dan tulis tu dia akan ingat kekal masa dalam periksa. Kita harap soalan Kelantan ni akan masuk periksa lah. Kita harap. Soalan C, huraikan sumbangan pendapatan luar bandar kepada pembangunan ekonomi bandar. Soalan ni dah spot tahun lepas lagi tak keluar dan dia keluarkan balik. Soalan kita pun ada keluar luar bandar ni. Soalan yang kita buat trial hari tu. Apa sumbangan luar bandar kepada bandar? Bekalkan bahan mentah. Bekalkan bahan mentah. Bahan mentah Bekalkan seperti tenaga buruh. bahan mentah dulu seperti apa? Getah. Seperti getah untuk Kelapa industri sawit. memproses untuk saya nak cantikkan ayat dia sikit sekejap Okey. saya ajar benda yang tepat. Okey, membekalkan sumber bahan mentah seperti getah, seperti padi, seperti apa lagi, kelapa sawit kepada industri. Kalau getah untuk industri membuat tayar, sarung tangan. Kalau padi, industri memproses beras. Kalau kelapa sawit, industri membuat minyak masak. Biar dia cantik jawapan dia. Okey. Yang kedua, membekalkan tenaga buruh yang ramai, terutama di kilang-kilang ataupun di industri, di bandar. Kena kaitlah dengan bandar. Industri itu di bandar. Yang ketiga, Menyediakan tempat pelancongan. menyediakan tempat pelancongan yang menarik seperti air terjun ke, taman negara ke, kepada penduduk bandar. Kena ada ayat gitu. Okey? Sebab dia kata apa sumbangan. Kalau kita cuma tulis ringkas, contoh kita tulis ringkas, kita cuma tulis menyediakan pusat pelancongan. Habis situ je. Ada tak kaitan dengan luar bandar dengan bandar tu? Tak nampak. Macam mana nak bagi nampak? Poin dia menyediakan pelancongan. Ayat yang cantik dia, luar bandar menyediakan kawasan pelancongan kepada penduduk bandar seperti taman negara, air terjun, gua. Ataupun nak nama tempat pun tak apa. Seperti di Lata Kinjang, seperti di atas Teluk Cempedak, seperti di Tasik Chini. Contohlah. Itu kan luar bandar semua tu. Okay. Lagi? Membekalkan sumber ubatan tradisional. Seperti tongkat membekalkan ali. sumber perubatan tradisional. Boleh. Sama ada dia nak bagi ataupun dia tak bagi. Mungkin dah bagi untuk sumber bahan mentah tadi. Kan? Ataupun dia bagi juga kat sini sebagai sumber perubatan. Boleh? Meluaskan pasaran boleh? Meluaskan pasaran. Macam mana kita nak buat ayat meluaskan pasaran? Kuasa beli meningkat. Apa kaitan dengan luar bandar dengan bandar tu?
Pasaran kot. Pasaran. Macam mana kita Penduduk nak kaitkan luar, pasaran? penduduk luar Penduduk luar bandar bandar membeli barang daripada bandar. membeli barangan daripada bandar seperti apa? Contohnya barangan elektrik. Barang elektrik dia tak buat dekat kampung kan. Dia mesti buat dekat industri di bandar. Contoh macam itulah ayat dia mesti orang baca tu lengkap ayat dia. Okey. Ada lagi? Dah. Kalau awak dah hurai fakta huraian sebenarnya dah cukup sangat dah 4 tu. Okey, tapi soalan ni boleh tak kita nak bagi fakta saja? Boleh. Boleh. Soalan ni boleh bagi fakta saja. Kecuali soalan 6 markah saya tak galakkan bagi fakta saja. Sebab tak tahu tu rubrik atau tidak. Kalau jumpa soalan 4 markah, kalau jumpa soalan 5 markah, bolehlah bagi fakta saja tapi kena bagi 5 lah. Kena bagi 4 lah. Kalau tak ada idea untuk hurai, boleh bagi macam tu. Secantik-cantiknya kalau perkataan huraikan, hurailah. Supaya jimat masa cuma bagi 2 fakta pun dah dapat markah penuh. 2 fakta, 2 huraian. Dah dapat markah penuh. Okey. Kalau dah biasa dia jadi senang. Dah biasa buat dia jadi senang. Dia nampak. Sebab tu saya syorkan sangat, saya galakkan sangat awak masuk dan berbincang supaya nampak. Okey. Buat sendiri rasa macam boleh buat, tapi bila dalam keadaan nak jawab seorang-seorang dalam Dewan Periksa, tak boleh buat kalau kita hanya berfikir seorang. Kita duduk sama-sama ramai-ramai pakat fikir, kita ada idea lain. Harap-harap idea yang kita bincangkan ni lekat di kepala, dalam periksa nanti mudah nak jawab. Itu je peranan saya ni sebagai pemudah cara awak je. Ada soalan awak tanya, saya boleh jawab. Saya mudahkan awak menjawab. Saya mudahkan awak mengingat. Itu je tujuan mengajar. Sebab tu mengajar secara langsung, secara bersemuka tu lebih baik daripada online. Sebab tu saya suka nak suruh awak tengok juga percakapan saya, dengar dan tengok. Bukan hanya type dalam tu. Saya tak tahu macam mana prestasi awak. Patutnya kita cadang nak buat test satu lagi. Tapi masa bila nak buat? Dalam online saya rasa tak valid kalau buat pun test. Okay? Tak apa, kita buat cara ni pun dah Alhamdulillah dah. Baik, soalan seterusnya. Soalan terakhir 11 untuk soalan kertas 2. Lepas tu ada masa lagi sikit, kalau sempat kita bincang soalan objektif 10 soalan pun tak apalah. Nak suruh awak mulakan je. Okey, soalan 11A. 11A ni soalan ni dia nak lukis gerah bar. Sebelum ni keluar gerah garis. Saya buat masuk carta pai. Tujuan saya buat masuk carta pai sebab saya rasa gerah bar ni ramai orang boleh buat. Saya nak suruh awak biasa dengan carta pai. Tiba-tiba latih gerah bar je, keluar soalan carta pai, tak tahu nak buat. Okay? Dia tak boleh buat, aku tahu buat. Dia tak boleh kira macam tu. Dia kena buat. Bar pun. Garah garis pun. Dia tak boleh, senang je kalau keluar garah garis aku boleh buat. Tak. Dia kena buat. Dia kena buat beberapa kali. Sebab nak tentukan paksi X tu apa, nak tentukan paksi Y tu apa, nak tentukan ketinggian bar tu berapa skala dia. Itu penting. Kalau biasa buat, dia mudah. Kalau tak biasa buat, dia teragak-agak. Dia membuang masa banyak kat situ. 8 markah awak ambil masa setengah jam, 1 jam, sangat rugi. Walaupun dia soalan 11, awak tak akan dapat jawab soalan B, C, D kerana masa dah suntuk. Rugi kat situ. Okey, tujuan kita buat latihan supaya kita biasa buat. Bila kita biasa buat, nampak soalan, nampak mudah, nampak terus jawapan apa yang soalan tu nak. Okey. Soalan ni saya tak boleh buat dalam kelas online. Awak kena buat, ambil gambar, bukti awak dah buat. Betul atau salah tu kemudian. Kalau awak tanya, saya boleh jawab. Kalau nak cek dalam masa dalam kelas online, memang tak dapat nak cek. Okay? Bila buat baru ada masalah. Baru nampak masalah. Sila buat dulu. Mungkin malam ni tak sempat, esok boleh buat. Sebenarnya ada banyak masa awak boleh buat. Okay?
Baik. Kalau saya akan guna perkataan soalan ni, okey, berdasarkan jadual 1, lukiskan gerah bar. Okey, kita dah nampak dah, ni gerah bar, bukan gerah garis. Gerah bar, bukan catatan, gerah bar. Ingatkan, highlight dia. Bagi menggambarkan keluasan kawasan tanaman padi, keluasan kawasan tanaman padi mengikut negeri-negeri terpilih di Malaysia tahun 2016. Start daripada sini. Start daripada saya highlight ni. Start daripada sini. Dia ialah tajuk graf. Ni ialah tajuk graf. Okey, kalau kita tengok kat sini mungkin tak berapa lagi. Ada dah tajuk jadual, tapi kemungkinan tajuk graf dia berbeza dengan tajuk jadual. Jadi untuk senang, lihat pada lukis graf bar bagi menunjukkan bagi menggambarkan apa benda? Keluasan kawasan tanaman padi mengikut negeri-negeri terpilih di Malaysia tahun 2016. Formula dia apa tu keluasan tanaman padi, di mana tu Malaysia, bila, tahun. Mesti ada apa, di mana, bila. Apa, di mana, bila. Baru lengkap. Okey. Kalau awak buat keluasan kawasan tanaman padi terus 2016, Malaysia tertinggal. Salah. Kalau awak buat saja keluasan sampai Malaysia tahun tertinggal. Salah. Mesti ada 3 benda tu. Apa dia 3 benda tu? Apa, di mana, bila. Okey, ingat, tulis dekat nota kecil awak tu. Okey. Dan satu lagi yang ini penting. 1 cm mewakili 10,000. Maksudnya, nak tulis 10, 20, 30 pun boleh. Atas dia tulis 0,00,000 macam ni. 0,0 hektar. Okey, macam ni. Kena tengok belakang ni. Ni 1000 hektar. Ataupun nak tulis terus pada paksi tu 10,000, 20,000, 30,000. Tapi jangan pula pergi tulis dekat atas paksi menegak tu, paksi Y tu 1000 hektar lagi. Boleh faham? Faham. Saya ulang sekali lagi. Boleh tulis yang ni biasanya awak akan ambil semua. Untuk paksi Y menegak, awak akan ambil keluasan tanaman padi dalam 1000 hektar. Awak lupa bahawa awak nak tulis nanti setiap 1 cm tu 10,000, 20,000, 30,000. Awak pergi ambil pula ni 10,000 hektar ni. Dah jadi berganda-ganda dah hektar awak tu. Okey, macam mana nak buat? Tak payah ambil dah kosong-kosong belakang ni. Sebab kosong-kosong dah ada. 10, 20, 30 sahaja. Kalau nak ambil 10,000 hektar, jangan ambil lagi 1000 hektar yang ada ni. Okey? Faham? Tu trik soalan. Trik soalan. Okey, kita tahulah keluasan dia hanya berapa ribu hektar. Bukan berapa ribu-ribu hektar. Jadi, macam mana pula nak tahu 102? Macam mana nak tahu 36? Itu penting untuk tahu 1 cm berapa. Kalau 1 cm 10, maksudnya 1 cm tu 5 kotak kecil. Saya tak boleh tunjuk getah gerah. Tak ada getah. Kena cari dulu. Okay? Kalau ada getah gerah, awak tengok 1 petak kecil tu bernilai berapa kalau 10,000 hektar. 5 petak bahagi 10,000 bahagi 5 petak. Jadi berapa? 2 kan? 2. Sekejap, sorry. 2, 4, 6, 8, 10. Saya buat turutan macam tu ya. Saya tunjuk dengan kalau boleh awak nampak tangan saya ni, awak boleh nampak lah. 2, mula kosong. Kosong kena tulis. Buat paksi menegak, paksi mendatar, kosong. Naik 1 petak besar tu, 1 cm tu, 5 petak tu ialah 10. Bermaksud 1 petak kecil tu 2. 2, 4, 6, 8, 10. Lepas tu tambah 2, 4, 6, 8 lagi, 20. Betul? Betul. Okey. Katalah contoh saya ambil 36. 36 ni berada pada petak berapa puluh? 30. 30, betul. 6 tu berada pada petak 30 yang ke berapa? 3. Yang ketiga. Macam tu cara dia. 3. Okey. Ni dia bagi perpuluhan kosong belakang. Kalau dia bagi perpuluhan 6, perpuluhan 7, lagi pening.
Okey, katalah kita ambil 102 pula. 102 ni duduk dalam skala keberapa? Dia 10. kena naik tadi kan 10, 20, 30. 10. 10 tu bermaksud 100 lah kan? 10 tu bermaksud 102,000 hektar lah. Bukan 10, 100. Bukan 10, 100. 10 mula-mula. Betul? 0, 10, 20 kan? Naik 100. 102 maksudnya 100 berapa petak atas? 1 petak. 1 petak. Duduk di, kita pangkah di petak yang 100 naik sepetak. Okey? Saya nak tengok awak buat nanti, boleh snap gambar, saya check lah. Dari segi ketepatan tu dalam gambar je lah ya. Buatlah. Okey. Settle yang ni, jangan lupa tulis tajuk. Hari tu kalau periksa hari tu, ramai yang tak tulis tajuk. Macam mana nak tahu tajuk yang saya highlight ni duduk kat mana. Apa lagi kena tulis? Paksi dia. Petunjuk saya. Okey, petunjuk negeri kena tulis. Kena tulis kat mana negeri? Tulis dekat Paksi Petunjuk. X. Paksi X dekat bawah. Kat bawah. Negeri tulis dekat bawah. Kedah, Perak, Kelantan, Pulau Pinang, Pahang, boleh tulis Tulis terus kat petunjuk. pada bawah. Boleh. Boleh tulis Boleh. terus. Kena tulis kat petunjuk. Petunjuk lah cikgu. Okey. Boleh juga negeri tulis kat paksi. Paksi tu kalau ada negeri. Maksudnya kalau awak tak nak tulis Kedah, Perak, Kelantan, Pulau Pinang, Pahang dekat bawah. Tulis kat petunjuk. Sebelum ni kita tulis tahun kan? 2010, 2011, 2012 sampai berapa kan? Yang ni tak ada tahun. Jadi kita boleh tulis terus negeri kat situ setiap bar, ataupun nak cantik kita buat dalam petunjuk warna berbeza. Itu pun kalau ada masa. Itu pun kalau ada masa. Kalau tak ada masa, terus je tulis di bawah bar. Kedah, Perak, Kelantan, Pulau Pinang, Pahang. Jadi ada tak petunjuk dapat? Ada tak Ada. petunjuk awak dapat? Dapatlah. Kat bawah tu dah kira petunjuk. Ya, dapat 1 markah petunjuk. Okey, ni cara kalau nak jimat masa. Kalau nak cantik, buat petunjuk dan warna. Kalau tak ada warna, lorekkan berbeza. Tapi lorekkan pula, jangan lorekkan bunga, lorekkan serabut lah. Tak nak. Dia kena ada cara dia. Kena ada cara. Kalau nak lorekkan, contohnya kalau belang-belang contohnya kan, silang dan sebagainya tu, satu silang belah sini, satu silang belah kanan pula, satu tegak, satu titik-titik. Jangan buat macam-macam. Sebab kalau contohnya awak buat bunga lah, bulat-bulat. Bulat tu dah tak sama besar. Bila tak sama besar, dia tak menunjukkan corak. Dia mesti sama besar. Lorekkan mesti sekata. Itu teknik yang terbaik. Itu orang yang belajar menjawab. Kalau orang tak belajar menjawab, sebab tu macam-macam jenis corak dia buat. Dia tak belajar. Okey. Apa kesan dia? Pemeriksa tengok, dia rasa, oh bagus pelajar ni. Dia rasa mudah nak bagi markah. Itu beza dia dengan yang serabut tadi. Dengan tok garisnya, dengan tok betul-betul atas garisan hijaunya. Itu akan mengganggu konsentrasi pemeriksa. Jadi dia akan nak bagi markah pun berat hati. Okay, dengan pensilnya tak tajam. Okay. Sebenarnya kita kena uruskan benda tu. Macam kita nak beli barang lah. Kalau kita beli barang, plastik dia tak cantik, tak kira barang apa kat dalam, orang tak beli. Tapi kalau barang tu plastik dia cantik, dalam dia tak tahu isi macam mana, sedap ke tak sedap ke, cantik ke tak cantik, tapi plastik dia cantik. First impression orang yang tengok tu, dia akan kata, bagus budak ni. Bagus cara pembungkusan dia ni. Okay, first impression. Okay, teknik-teknik ni dia tak dapat mana-mana. Dia kena belajar. Okay. Baik. Okay, siapa yang nak buat graf boleh hantar PM saya. Bila-bila lah, start esok lah. Okay. Dalam B, merujuk kepada keratan akhbar berikut, mengapakah keadaan sedemikian berlaku. Okay. Keluasan sawah menguncut. Menguncut ni maksudnya semakin apa? Kalau bunga menguncut ni semakin apa bunga menguncut?
Layu. Kembang. Kecil. Layu mengucuk tu makin kalau terbuka tu kembang kan. Kembang tu macam cantik lah. Mengucuk ni macam semakin kecil, semakin layu. Bila petang dia kurang kembang. Contohnya mengucuk lah tu. Semakin merosot lah. Kalau kita nak tengok dari segi keluasan, semakin rendah lah. Okay? Kerataan akhbar dia. Wajarkah negara kita mengurangkan soalan B kan? Soalan B kan? Sorry. Soalan dia merujuk pada kerataan. Mengapa keadaan sedemikian berlaku? Mengapa keluasan sawah ni semakin berkurangan? Tahun lepas keluar soalan aquaculture. Kenapa semakin permintaan semakin tinggi? Kenapa ada halangan? Dia tukar sikit soalan tahun ni. Soalan tahun ni saya buat sawah juga, tapi saya letak dalam peta topografi. Kalau awak masih ingat. Kenapa sawah ni semakin sikit keluasan dia? Okey, apa sebab? Sebab dia kurang buruh. Okey, salah satunya kerana buruh bertukar pekerjaan kepada pekerjaan yang lebih mendatangkan kadar upah yang tinggi. Kan? Kurang buruh, boleh. Poin dia kurang buruh, tapi kena cerita sikit. Ni soalan rubrik ya. Ni soalan rubrik. Cerita pasal kurang buruh tu, ke mana dia pergi? Ke mana dia pergi buruh tu? Ditawarkan ataupun dia suka pergi ke bandar kerana sawah ni berlaku di luar bandar je. Berhijrah ke bandar kerana pendapatan yang lebih tinggi ataupun kadar upah lebih tinggi, taraf hidup yang lebih tinggi di bandar. Cerita pasal tu pula. Tadi nak cerita pasal buruh je, tapi mendalamnya huraian kita ni, kenapa dia tak suka pergi ke sawah? Sebab dia ada taraf hidup yang lebih tinggi di bandar, pendapatan yang lebih tinggi di bandar. Kaitkan dengan tu. Okey, itu poin pertama. Poin kedua, selain daripada tu, Pertempatan terhad cikgu. pertempatan terhad. Macam mana nak cerita? Persaingan guna tanah. Okey, saya ambil yang pendapat terhad ni tak berapa tepat. Saya ambil yang persaingan guna tanah dulu Persaingan guna tanah ni apa maksudnya? Maksudnya kawasan sawah tu, keluasan dia dah semakin terhad lah untuk dibuat sawah. Orang buat apa? Pertempatan. Buat pertempatan. Macam Qayyum cerita tadi, pertempatan terhad terus kan? Padahal pertempatan bertambah ke terhad? Sekarang orang buat rumah dalam sawah, maksudnya pertempatan tu bertambah ke terhad? Bertambah. Jadi sawah padi yang terhad kan? Sawah padi yang terhad. Pertempatan bertambah. Sebab apa orang suka buat di kawasan sawah padi? Sebab apa orang suka buat kawasan sawah padi? Sebab kawasan sawah padi mempunyai tanah pamah yang rata dan memudahkan pembinaan pertempatan. Jadi bila penduduk ataupun luas cikgu. Luas pun boleh, tapi biasanya dia serangkai tu. Tanah pamah, rata dan luas. Luas sebenarnya kalau dia slash dengan rata. Kalau dah ada luas, dia dah ada rata, dia tak bagi dah luas, dia sekali. Slow sikit. Apa ada kelas ni? Okey. Dia akan jadi tanah pamah yang rata. Bolehlah nak sambung luas tu. Tak ada masalah. Tapi ni bukan nak cerita tentang tanah pamah ya. Saya nak cerita tadi kerana sawah padi ni dah digunakan oleh pertempatan ataupun guna tanah benda lain lah. Bukan untuk padi je. Buat apa lagi? Selain pada buat rumah. Selain pada buat rumah, buat apa lagi? Pembangunan. Ya, pembangunan tak habis. Pembangunan rumah tadi pertempatan pembangunan juga. Hilang. Kena cerita lah. Perindustrian, jalan raya. Okey. Azim. Azim lah tadi. Cikgu. Azim. Kena cerita habis. Jangan cerita pembangunan. Pembangunan kan umum. Kena cerita habis. Okey.
Persaingan guna tanah lah point dia kat situ. Tapi boleh cerita pasal pertempatan, boleh cerita pasal nak buat jalan raya, boleh cerita pasal pembangunan-pembangunan lain lah. Boleh cerita pasal nak guna kilang. Ataupun sawah padi tu ditukar kepada tanaman lain yang lebih menguntungkan. Sebab mungkin sawah padi ni tak menguntungkan. Boleh buat fakta tu juga. Kos Tanaman apa yang penanaman rasanya tinggi. menguntungkan? Kos penanaman tinggi. Okey. Dia tanya mengapa kos penanaman kos tinggi, kenapa keadaan menguncut ni kos penanaman tinggi. Nak cerita pasal apa kos tu? Kos pengeluaran baja. Seperti kos untuk pembelian baja, racun, kos untuk membajak, kos untuk menuai, ceritalah pasal kos tu. Sedangkan hasil yang diterima petani adalah rendah, kan? Kerana apa? Kerana kemasukan boleh cerita pula tentang persaingan dengan beras dari negara asing, beras dari negara luar seperti Thailand, China dan sebagainya. Wujud pula persaingan kat situ. Bertambah lagi huraian awak. Jelas kan? Jelas. Okey. Buat balik jawapan tu, kalau boleh nak 3 fakta. Dalam 3 fakta tu huraian dia boleh apa-apa saja yang berkaitan. Tenaga buruh tadi, dia pergi ke mana, sebab apa dia tak nak pergi kerja situ. Yang kedua tadi, guna tanah kat situ, guna untuk apa pembangunan, untuk buat apa. Yang ketiga tadi, persaingan dengan beras negara lain, untuk tanaman lain ke. Itu pun persaingan juga. Persaingan dengan tanaman lain, persaingan dengan beras negara lain. Dua benda tu boleh cerita. Contoh tanaman apa, contoh negara apa yang kita import beras. Okey? C. Wajarkah negara kita mengimport hasil pertanian dari negara luar? Kita dah sebut dah tadi. Wajarkah import beras dari negara? Wajar. Alasannya? Kerana beras import lebih murah. Ya ke? Lebih mahal. Bukan mahal ke? Mahal. Alasan tu tak kukuh. Mahal, murah ke mahal import? Kalau kita pergi beli kat kedai, kita beli beras siam banding dengan beras apa yang Jalal tu. Jalaluddin Hasan tu. Cak rambutan. Cak rambutan lah katalah. Mana lebih mahal? Beras siam. Beras siam lagi mahal. Beras import kan, kualiti import dia mahal sikit. Okey. Betul dah wajar kita kurangkan, tapi alasan kita kerana lebih murah tu tak betul. Kalau kita nak kata wajar kerana kawasan penanaman padi kita semakin kecil, makin macam tadilah yang tadi atas, ataupun wajar kita kurangkan import kerana pengeluaran beras kita semakin rendah. Kerana cerita pasal masalah yang pertama tadi, B tadi, buruh tak ada, beras kita, pengeluaran beras kita tak dapat menampung untuk keperluan penduduk kita yang ramai, ataupun kualiti beras kita rendah berbanding dengan kualiti import dari negara lain. Sebab tu kita wajar macam mana dia kata, ni mengurangkan import ni. Tadi saya cerita tadi bukan wajar mengurangkan import, sorry. Jadi wajar kita tambah sendiri. Kena ada cara nak jawab dia. Semula saya terang semula. Wajarkan negara kita mengurangkan import hasil pertanian dari luar negara. Bukan beras saja ni. Hasil pertanian. Bukan beras saja, sorry. Kena baca elok-elok. Wajarkan negara kita mengurangkan import hasil pertanian. Salah satunya beras lah. Lain? Sayur, kita import tak? Hasil pertanian. Kita import tak? Sayur. Import cikgu. Nak tanya dari mana? Cina. Cina ataupun dari Thailand lah biasanya. Sepadan kan. Banyak sayur-sayur kita masuk daripada Thailand. Teknologi pertanian di Thailand lebih maju dari negara kita. Okey. Ataupun
hasil pertanian ternakan pun hasil pertanian juga. Contohnya daging kita import dari India, dari Australia. Ada juga buah-buahan, contohnya anggur lah terutamanya, buah-buahan citrus daripada Mediterranean pun import juga. Tu sebab tu dia kata wajar ke kita import. Okey, kalau nak kata wajar kita kurangkan import, kita kena cerita kita boleh tanam sendiri. Soalan ni kata wajar ke kita nak kurangkan import? Wajar kita tanam sendiri. Sebab apa kita kena tanam sendiri? Sebab teknologi kita pun dah mula canggih. Seperti apa? Kita ada mesin pembajak ke, kita ada R&D tentang meningkatkan benih bermutu ke. Lagi wajar kita kurangkan import apa lagi? Kerana kita ada keluasan tanah yang luas yang belum diusahakan banyak kan. Kita ada juga lagi bantuan kerajaan. Apa lagi? Cuaca di negara kita sesuai untuk tanaman-tanaman yang tertentu. Banyaklah boleh cerita. 4 fakta, 3 fakta tu goreng supaya dia jadi lengkap fakta huraian contoh. Okey, yang saya bagi tadi fakta dia satu, ingat balik kerana kita ada kawasan tanah yang cukup ataupun yang luas. Kerana kita ada juga teknologi, kita boleh belajar kemahiran dan teknologi. Kita boleh hantar pelajar-pelajar kita ke, kita ada universiti yang menawarkan kursus di universiti tentang meningkatkan hasil pertanian. 2. 3, kita ada tenaga buruh yang ramai contohnya. Boleh kita usahakan sendiri. Gunalah perkataan pertanian adalah perniagaan yang pernah kita dengar sebelum ni. Sedap sikit ayat tu. Okey. Lagi wajar kita kurangkan ni sebab kerana mungkin yang kita import tu harga dia mahal. Jadi kita wajar kurangkan. Mahal tu kenapa mahal? Mungkin cukai ke dan sebagainya, duty ekspor ke dan sebagainya. Kita jadikan alasan dia supaya kita nak kurangkan import. Okey. Kalau kita kata tak wajar pula, tak wajar kita kurangkan import. Sebab contohnya buah-buahan tidak dapat ditanam di Malaysia kerana cuaca, kerana tanah tak sesuai. Satu, kerana buruh kita tak berminat dalam bidang pertanian. Hurailah nanti. Tu cuma fakta saya bagi. Cara hurai sendiri lah. Macam mana? Tak berminat tu kenapa? Mungkin dia minat kerja di bandar, mungkin tak minat kotor, mungkin nak pendapatan yang lebih tinggi. Ceritalah pasal buruh tak cukup ni. Yang kita kata tak wajar ni. Okey. Lagi serangan penyakit mungkin, modal rendah, modal kecil. Sebenarnya yang tak wajar lebih banyak boleh cerita daripada kita kata wajar. Okey. Ada soalan? Tak ada cikgu. Okey faham Soalan wajar tak wajar ni sebenarnya dia membuka, mencapahkan minda untuk berfikir. Jangan terus jawab, baca soalan elok-elok, fikir. Kebanyakannya ada soalan yang wajar lebih banyak jawapan, ada soalan yang tidak wajar lebih banyak jawapan. Fikir dulu, jangan terus jawab. Okey. Cikgu. Ya. Kalau cakap tak wajar tu, permintaan penduduk tinggi terhadap beras beras luar negara boleh? Tidak wajar kerana rakyat Malaysia suka menggunakan barangan import seperti beras siam. Boleh? Okey. Kita punya sikap, kita punya gaya hidup lah kan. Gaya hidup penduduk, terutama penduduk bandar sukakan barangan luar negara berbanding barangan tempatan. Boleh? Alasan tu logik. Sebab tu dia nak kita kupas jawapan kita tu. Jangan hanya tulis kerana rakyat Malaysia suka makan beras import. Contohnya gitu je. Tapi kita tak kupas dah. Tak mendalam dah. Jadi pemeriksa macam dia nak tahu lagi macam mana lagi yang menyebabkan kita kata dia tak wajar tu.
Pemerintah nak tahu. Jadi kita nak terangkan lebih macam mana? Kita katalah rakyat Malaysia ni suka berbelanja di luar negara contohnya, suka barangan yang branded contohnya kan. Kita kaitkan. Tapi dia nak hasil pertanian, jangan pergi pula cerita pasal beg apa semua. Orang Malaysia suka makan buah-buahan dari luar negara contohnya apple ke apa ke gitulah. Contoh dia. Okey. Buah-buahan tempat tani kurang diminati seperti pisang tak minat lah, jambu orang tak makan lah, contoh lah. Kita nak kuatkan hujah kita tu, nak kata tidak wajar kita kurangkan import. Okey. Okey. Kita nak habis lah. Saya ingat kita habis sampai soalan 11 ni je lah. Ni dah bincang soalan 10. Okey, dah 10:08 lah. Kita start tadi pukul 9:10 kan, lebih kurang 1 jam. Soalan kertas 1 kita bincang hari lain sebab jawapan pun saya dah